Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Salam bahagia, salam pertemuan, salam Ramadan ya saudara. Saya menanti teman-teman yang hadir pada malam ini. Siapa yang berkesempatan bersama dengan saya? Tunggu tengok komen tak dapat ke saya gunakan telefon begini. Kadang ada ke tak ada ke, tak tahulah saya macam mana keadaannya. Ya, apa khabar saudara Syahrul? Dari Kota Baru Kelantan dah. Saudara Zamari LC, saudara Fakri Sani, saudara Man JB, saudara Fazil Yub, saudara Syah Ibrahim, apa khabar? Warung Kudap-Kudapan. Saya nak makan kacang pun sakit gigi saudara. Saudara Man FJB, apa khabar orang Johor Bahru? Moga sihat walafiat ya saudara. Suasana saya hari ini, anak-anak bermain di luar. Kalau ada gangguan sedikit jangan marah. Ya saudara Joka, saya mendoakan supaya anda semua sihat walafiat. Kalau saudara ada gangguan, sila layari Instagram. Kerana kadang-kadang ni saya khawatir lah sebab bila buat live begini, takut Facebook ada gangguan, saudara boleh shift. Ada satu gangguan, sila pastikan anda pergi ke Instagram ya saudara. Dalam Instagram dia mungkin tiada gangguan. Itu keadaannya saudara Roypa. Begitu juga dengan saudara ya baru nampak. Sekejap ada, sekejap tak ada. Baik saudara. Seperti biasa saya harus memberi pencerahan apa yang ada lah. Seada-adanya ya saudara. Saudara Hazli, saudara Abdul Hamid. Kalau ada gangguan saudara sila pergi ke Instagram. Like and share. Dia saudara Syah Ibrahim and Mariam Putih. Apa khabar? Saudara Syahrul Azam, Azwan Tri, Long Long, Raja Kama. Apa khabar saudara? Ada Adi Warna. Apa khabar saudara? Bersama dengan Wak Rafi'i di Kelapa Muda saudara. Saya lihat di Facebook ni mungkin ada sedikit gangguan ataupun kerana line dia tak kuat saudara. Jadi kalau situ kita pergi ke Instagram saudara. Saya nak buat macam mana pun saya tak tahu. Saya harap saudara pergi ke Instagram saudara. Instagram. Jangan lupa Instagram like and share yang sama iaitu Amir Hijaz Fans. InsyaAllah rasanya tak ada gangguan. Sebab saya nampak Facebook ni mungkin ada gangguan, line-nya agak slow sedikit. Baik saudara, saya harus memberi pencerahan. Hari ini adalah hari Minggu, hari Ahad, iaitu 17 April. Bersamaan dengan 15 Ramadan. Sudah 15 hari saudara. Tinggal 2 minggu saja lagi kita akan merayakan kehadiran Fajar Aidilfitri saudara. Dan hari ini adalah hari yang ke-752 saudara. COVID-19 masih lagi menerjah bumi kita ini. Dan saya melihat gambarannya, semalam ada 9,705 jangkitan. Ada kenaikan sedikit. Jadikan jumlah keseluruhannya adalah 4,382,402 orang yang dijangkiti oleh virus corona secara keseluruhannya. Saya nampak di Facebook ni dia tak bergerak. Bila tak bergerak tu artinya ada sesuatu, line-nya tak begitu jelas, line-nya tak begitu kuat. Admin tak nampak lagi ni. Kalau ada admin boleh saya minta tolong dia. Supaya boleh share line ini dengan line yang ada dekat Instagram. Saudara, sila ke Instagram saudara. Instagram yang paling penting ya saudara. Baik. Saya melihat dari segi peningkatan hari ini 3 negeri ada peningkatan, iaitu di Selangor 6,568, di Pulau Pinang 3 dan 2 negeri dia tak berubah rupanya, iaitu di Johor 313 jangkitan bersamaan juga dengan Pahang saudara. Saudara Bakri, terima kasih kerana hadir di Instagram. Di Facebook sekejap ada, sekejap tak ada. Jangan marah.
kadang-kadang tersekat-sekat. Jadi kalau tersekat-sekat, saudara pergi ke Instagram. Sila like, share dan subscribe. Instagram. Dalam telefon saudara ada Instagram, tekan subscribe. Ya saudara? Baik. Jadi jumlah untuk hari semalam, jangkitan keseluruhan bulan ini adalah 170,356 orang, saudara. Saudara Azman Husin. Saya lihat dia tak bergerak daripada ini Facebook ni. Saudara Suparman Kamar sikit-sikit. Waras. Suparman Kamar. Warat ke? Waras. Saudara Syuib, saudara Johari, saudara Rosli yang ada di Instagram. Saya hari ini tak mau bercakap pasal e-commerce lah. Sebab nanti banyak masa kita habis. Jadi saudara Azwan, apa khabar? Saudara Hosman Nur di Facebook. Saudara Kamrul Aziz, waalaikumsalam. Terima kasih. Saudara Pak Uda dan Betul Intan. Line okey ya saudara? Saudara Lesh, Puan Lesh. Terima kasih. Dan kita terus masuk segmen naluri kehidupan saudara. Kerana daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, dia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata, duhai Rab, saya telah menahannya daripada makan dan nafsu syahwatnya. Oleh itu perkenankanlah ke aku untuk memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Quran juga berkata, saya telah melarangnya daripada tidur pada malam hari. Untuk itu perkenankanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan oleh Allah SWT. Jadi saudara, dalam bulan yang mulia ini, hari baik, bulan baik ini, jangan lupa sambil kita berpuasa, sambil kita solat tahajud, baca Al-Quran. Saudara, itu yang paling pentingnya saudara. Jadi puasa dan Al-Quran akan menjadikan penolong dan pemberi syafaat kepada kita, pencinta dan pengamalnya pada hari kiamat nanti ya, saudara-saudari Lembang. Itulah yang dapat saya berikan sedikit tentang naluri kehidupan saudara. Saudara Ramli, saudara Manap Talib, Mutiara, saudara ini daripada Instagram, saudara Hosman Nur, line clear. Terima kasih. Dari orang hina adalah suatu jawapan. Bukanlah artinya aku tidak mempunyai jawapan, tapi tidak pantas. Saudara, tidak pantas bagi singa meladani anjing. Ini sewaktu Imam Syafi'i apabila beliau dicerca dan sebagainya, maka dia berkata, ini cendupan daripada kata-kata mutiara Imam Syafi'i. Berkatalah sekehendak hatimu untuk menghina kehormatanku, kerana diamku dari orang hina adalah satu jawapan. Bukanlah artinya aku tidak mempunyai jawapan, tapi tidak pantas bagi singa meladani anjing. Itu kata Imam Syafi'i saudara. Saya harap agar kita jadikan ini sebagai pegangan kita saudara. Sebab itu diam itu adalah lebih baik daripada kita berkata-kata ada kalanya saudara. Baik saudara. Seperti biasa, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja. Besok hari Isnin, pejabat mula dibuka. Saudara bolehlah berhubung dengan kumpulan wang simpanan pekerja untuk melihat apakah pengeluaran anda diluluskan dan apakah ada sinar untuk hari esok saudara. Saya juga berharap agar pimpinan negara tidak berbelanja tanpa had, kerana kalau mereka berbelanja tanpa had, maka saya bimbang negara kita akan menuju muflis. Saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah mengharap sinar esok. Saudara, mengharap sinar esok. Sebelum saya memberi pencerahan, seperti biasa, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir, sejak budak diajar berjimat, ada kala tak dengar kata. Orang tidak mensyukuri nikmat, disedekah sala, harum manis diminta. Itu sala itu buah mangga. Jadi bila diberi buah mangga biasa tu, dia minta harum manis pula. Itulah anak-anak saya. Kata Pak Nazir lagi, mak nyonya menjadi panik, terlanggar pintu depan sekolah. Beriftar nampaknya seperti berpiknik. Adakah itu amalan Rasulullah? Itu Pak Nazir bertanya, apakah itu amalan Rasulullah? Beriftar di tengah padang dan sebagainya. Saudara. Kemudian sahabat kita, Saudara Nordin Malik, dia menghantar kiriman, katanya, kapal layar tukar haluan, layar rosak, baik dibucu. Sehebat mana mengejar kemajuan, ingat-ingatkanlah
juga anak dan cucu. Katanya lagi, masak ikan bercampur rempah, sedap dimakan, habis dihirup. Ada harta, rezeki melempah. Ada ilmu, mengubah hidup. Terima kasih Pak Nazil. Terima kasih saudara Nordin Malik daripada Perak Tengah, saudara. Saya tak keluar apa yang anda komen di Facebook. Tapi di Instagram tu nampaknya ada ya, saudara Saji Piut, saudara Awangku, Salih Budin dan teman-teman yang lain. Saudara, baik, kita masuk segmen Gedung Ilmu. Kerana dalam ungkapan bangsa Melayu terdahulu, bangsa kita dahulu, pemimpin terdahulu, seringkali berpesan, saudara. Mereka berpesan supaya setiap pemimpin itu mestilah menjaga kemurnian sikap. Kerana warga bangsa terdahulu mengharapkan hadirnya pemimpin hari ini dan akan datang adalah terdiri dari pemimpin Melayu yang tidak pekak. Saudara. Saudara Ismaildin, saudara Akilah, kadang-kadang ada lah dekat Facebook, kadang-kadang tak ada. Jadi pemimpin terdahulu mengharapkan pemimpin hari ini dan akan datang bukanlah pemimpin yang pekak. Kerana bila menjadi pemimpin, ia buta dan pekak, hatinya busuk, tidak berotak. Ditunjuk, diajar, dia mengelak. Kesusahan orang, ia tak nampak. Negeri pun rosak. Dijadikan pemimpin mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun apa channel sekalipun, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab. Begitu juga dengan komen-komen yang anda hantar. Kalau ia menyanggah ataupun bertentangan dengan peraturan yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi, anda harus bertanggungjawab. Saya tak ada kemampuan. Saya tak mampu untuk memantau ke semua komen ataupun culipan yang anda lakukan. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya adalah supaya warga kita berinformasi dan juga orang tak bolehlah memperbodoh-bodohkan kita. FB Line kacau. Saudara Mak Johar, sebab itu saya dah bagi tahu, FB Line ada sedikit kacau. Saya dah agak dah. Sebab itu sila pindah ke Instagram. Bagaimanapun saya akan terus. Mungkin sekejap aja, sekejap tak ada. Ni Facebook ni. Jadi bila tak ada dekat Facebook, kita pergi ke Instagram, saudara. Dan kita selalu saya mengingatkan saudara Muhammad Razi, saudara Raja Syalizam, saudara Nasir, pencerahan saya ini kita berpaksikan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itulah paksi kita dan kita adalah warga cinta damai, saudara. Jika saudara ada mempunyai pandangan dan cadangan, sila kemukakan, tapi gunakanlah bahasa yang baik, gunalah bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai. Saudara Guardian, line putus. Ini masalahnya. Tak apa, janji saya akan meneruskan. Dan saudara boleh pergi ke Instagram. Saudara Abdul Hafiz, ya, moga besok ada sinar Ramadan lah untuk kita, saudara. Di luar dumdam anak-anak bermain mercun. Baik, saudara. Saya harus memberi peringatan kerana menurut Bank Negara, terdapat sekitar 19,345 kes penipuan kewangan yang dilaporkan. Ini scammer, saudara, dekat-dekat nak raya ni, bulan puasa, dalam keadaan orang tak ada duit ni. Ini Bank Negara mengumumkan bahawa terdapat 19,345 kes scammer. Sebanyak membabitkan kerugian adalah 75.4 juta. Wang warga kita ini disapu oleh mereka penyamun-penyamun tengah malam ni. Jadi saudara harus berhati-hati. Kalau ada orang telefon minta nombor akaun, jangan bagi dan jangan dilayan. Kalau ada rasa ada gangguan, laporkanlah pada pihak polis biar mereka menyelesaikan masalah. Ya, saudara Mak Rajab Badarudin, kita teh boleh lah. Saudara Ujang Man daripada Temerloh. Saudara. Dan menurut Kumpulan Wang Simpan Pekerja pula, sekitar 5.3 juta, saudara. Bukan seorang, bukan 1,000, bukan 100 orang, bukan 100,000. Tapi 5.3 juta penyimpan dalam Kumpulan Wang Simpan Pekerja yang memohon untuk pengeluaran wang, pengeluaran khas RM10,000 yang secara tuntas itu. Jadi artinya, saudara, bukan sedikit warga kita yang dalam kesukaran dan kesusahan. Sebab itu saya menyatakan saban malam, kita harus memperjuangkan tentang kehidupan rakyat. Rakyat mahu menggunakan wang daripada Kumpulan Wang Simpan Pekerja ini untuk memulakan kehidupan mereka, saudara.
Terima kasih Saudara Halim G, Saudara Mariam Leman, saudara. Ini kenyataan daripada Kumpulan Wan Simpanan Pekerja bahawa jumlah yang dipohon daripada 5.3 juta itu adalah sekitar 40 bilion ringgit. Kumpulan Wan Simpanan Pekerja harus menyediakan wang tunai sejumlah 40 bilion ringgit. Tapi bagi saya tak ada masalah sebab ini wang anda, wang rakyat, wang itu ada tersimpan. Bukannya milik sesiapa pun. Itulah. Saudara Azwan Razak minta komen pasal Siti Bainon. Sabar dulu saudara. Aduh, saya lepas satu kes. Dan saudara, saya menerima kiriman daripada sahabat saya, sahabat kita ya, saudara Mak Saleh Lazim. Saudara Mak Saleh mau masuk dalam video, saya tak reti saudara. Sekarang ni kena gangguan dalam Facebook pun, saya tak boleh nak buat apa-apa. Saya ni stone age, dah tua, tak reti nak main gadget-gadget ni saudara. Saya minta maaf. Cuma saya menerima kiriman daripada saudara Syahrul. Kerana dia ingin berkongsi dengan saudara. Dia kata waktu pendaftaran sekolah, dia pergi ke sekolah untuk pendaftaran dan yuran di sekolah. Kerana ada seorang lelaki berpakaian sederhana masuk sekolah dan beratur untuk menunggu giliran. Jadi dia nampak, dia gusar, fikirannya bercelaru, rupanya dia tidak mempunyai wang. Dia minta ditangguhkan dan sebagainya. Begitulah susahnya. Kenyataan daripada Syahrul itu, bila melihat kesukaran yang dialami oleh bapa dan anak itu, maka dia pun memberilah sedikit derma, dimasukkan dalam beg anak itu, dan dia melihat wajah anak itu betul berceria sekali. Saudara, dalam keadaan begini, bulan baik, hari baik ini, eloklah kalau saudara ada wang lebih, jangan lupa bersedekahlah saudara. Sebab itu ya saudara Siput Merah, saya bersetuju. Bubar parlimen itulah satu tindakan yang boleh kita rasakan, boleh menyelesaikan banyak masalah yang kita hadapi saudara. Baik. Kita masuk sedikit tentang segmen sepanjang kenangan. Bila masuk ni sebab saya nak balik daripada surau tadi, tengok anak-anak main mengecun, main bunga api, tengok mengimbaukan zaman saya kecil-kecil dulu saudara. Dan hari ini saudara, macam saya katakan tadi, sudah 15 hari kita berpuasa. Ini hari-hari yang memang cukup mengindahkan dan mengasyikkan bagi anak-anak. Ya, saudara Dr. Yop daripada Kuala Kangsar. Apa khabar Yop? Dr. Yop dari Kuala Kangsar katanya. Saudara daripada Jelantut Pahang, saudara Rani Osman. Dan saya juga berharap lepas 5 hari nanti, itu 10 malam terakhir, saudara berpeluang untuk digapai oleh Lailatul Qadar. Malam 1000 rahmat saudara. Saudara, dulu-dulu waktu kita berpuasa, zaman musim puasa ini, inilah masa anak-anak bermain. Kalau saya ingat, main letup-letup. Main letup-letup ni dia gunakan buluh. Buluh tu dia ambil, saya panggilkan buluh-buluh Cina. Selalunya pohon buluh itu perlunya ditanam di sekitar pagar sekolah. Jadi dia akan ada buluh yang kecil itu, kemudian adalah dia punya penjoloknya, dan dia punya pelurunya kita gunakan buah cenderai. Sahabat saya, saudara Azmi Ali daripada Kota Baru, Kelantan, dia kata dia lupa nama buah itu. Buahnya adalah buah cenderai. Jadi kita gunakan buah cenderai itu, bila dia masuk dalam tu, ditembak, berbunyilah, meletuplah, pop, pop. Memang seronok. Itu zaman kanak-kanak, kreatif anak-anak kita dulu. Dan waktu itu saudara, selain daripada main letup-letup ini, inilah masanya kedai-kedai menjualkan pistol main-mainan yang ada pelurunya. Pelurunya selalunya kalau tengok berpintal-pintal warna merah. Di mana mereka meletakkan belerang, kemudian ada penutupnya, ada peletupnya, dan bila tembak berbunyilah meletup. Itu keadaannya. Dalam keadaan ini saya teringat saudara. Saya ingat waktu itu adik saya teringin sangat nak ada pistol. Jadi nak beli pistol tu harganya 30 sen kat kedai. Pelurunya 5 sen 2 gulung saudara. Jadi dalam keadaan tak cukup wang, maka terpaksalah saya menggandakan usaha menjual buah ini cempedak. Saya jual buah macang, jual pucuk paku, dan jual air batu. Bila untungnya tu dapatlah 35 sen, belilah sepucuk pistol untuk adik saya. Seronoknya dia waktu itu. Saudara, warnanya warna merah, tapi kadang-kadang adik saya ni alpa. Peluru tu disimpan dalam poket. Lepas tu bila kakak saya ambil baju tu, rendam dalam baldi,
maka kerana warna merah, habis baju tu warna merah. Ingat saudara semua tu? Main letup-letup. Dan itulah keadaannya. Dan paling seronok saudara, ini bila datang 15 hari raya ni, yang paling seronok kita menerima waktu itu, sekarang dah tak ada dah saudara, kita menerima kad ucapan selamat hari raya. Ingat saudara? Kad selamat raya tu kalau datang ke rumah selalunya digantung di dinding berjurai-jurai. Kalau waktu itu memanglah seronoknya menerima kad ucapan selamat hari raya. Saya waktu saya kecil-kecil tu berani juga saudara, hantar juga kad raya ni pada menteri. Dan paling seronok saya bangganya bila mendapat balasan daripada Pak Menteri. Bila dia punya kad hari raya tu urusan kerajaan. Gantung paling atas sekali. Bangga bila orang datang kat rumah nak tunjuk bahawa saya dapat peluang. Gantung pada dahan kayu. Ya saudara Razali, betul. Setengah tu lebih kreatif buat macam pokok pohon Christmas. Kita gantung kad-kad raya tu. Dan kad hari raya yang paling istimewa. Kad raya ni saya kita beli dekat kedai je. Dulu kalau pergi ke Pekan Setiawan tu kita beli dekat kedai buku. Kemudian banyak awek, banyak kad saudara Kamal Zaman. Betul. Dan kad untuk awek ni pula saudara cukup seronoknya wangi. Gambaran lukisannya kadang-kadang sekuntum bunga mawar. Kalau kawan-kawan biasa gambar masjid atau gambar bangunan, ini tidak. Dan kad itu wangi dan besar. Dapat balasan pula tu. Bila dapat tu. Zaman-zaman begitu seronoknya saudara. Tunjuk maklum sajalah. Itulah bila kita, ini pasangan kalau mereka yang punya kekasih. Aduh, kad itu digantung. Tai Long. Masa saya dulu tahun 80-an kami main buluh letup-letup menggunakan kertas atau paper basah. Betul. Tapi masa itu kalau pakai buluh tu dengan gunakan kertas basah tak kuat. Kena cari buah cenderai. Buah cenderai tu nak cari, kadang-kadang masa kita kutip buah cenderai tu ada pula sarang lebah, bengkak bingkih saudara. Kutip buah ini buah cenderai tu. Dia kecil saja, besar ibu kelingking ni. Lepas tu masukkan dalam buluh tu, diketuk-ketuk. Saudara Ramsah Saleh, Menteri apa tu Datuk? Masa itu saya cakap terus terang lah. Sebab itu sampai hari ini kasih saya dan sayang saya pada almarhum Tun Abdul Razak Tun Hussein On. Memang ada saya terima satu kad raya yang saya terima balasan. Saya tak hantar je. Kerana waktu itu bila dapat tu sunuknya Tuhan aja yang tahu. Kemudian saudara Delmira Bed, ada kad ada muzik. Kalau kad ada muzik harga dia RM2 lebih. Selalunya kad itu harga 10 sen, ada yang harga 5 sen, ada yang 30 sen. Tapi kad untuk kekasih harganya RM2.50 paling mudah. Paling murah saudara, besar. Dan bila kita dapat balasan itu, maka digantungkanlah berderet-deret. Tapi saudara, semua itu sudah tiada. Saudara Ahmad Muhammad pecah kaca, pecah galas, sudah baca harap balas. Itu ucapan paling win dulu. Saya ingat masa kecil, masa muda-muda kita dulu, zaman muda-muda kita berkirim kad daripada melangkaui negeri. Daripada Pulau Pinang, masa saya di Lumut, dapat kad kau terima daripada Johor, dapat daripada Kelantan, dapat daripada Pahang. Simpan. Malahan selain daripada kita letakkan daripada gantung pada pokok-pokok, kita letak pula dalam talam. Kalau dah banyak saya letak talam, letak atas meja. Jadi bila kawan-kawan datang berhari raya di rumah kita, maka kita pun mempamerkanlah kad-kad yang kita terima. Bangganya Tuhan aja yang tahu. Dia saudara Mak Syah dari Dungun. Sekarang semua tu dah tak ada saudara. Semua hari ini menggunakan gadget. Jadi sekarang ni beribu-ribu lah ucapan selamat raya. Ada gambarnya, macam-macam lah saudara. Tapi dulu yang tidak ada lagi dah sekarang ni, iaitu kad hari raya. Mungkin ada juga pecah kaca, pecah tung. Sudah baca harap gantung. Ini saudara Mak Rajab Badaruddin. Bila dah baca, kita gantung kat rumah saudara. Itulah saudara kenang-kenangan yang masa berlalu. Sebab saya katakan masa berjalan begitu pantas sekali. Bila terkenangkan semua itu saudara, kadang-kadang menitiskan air mata. Terkenang semasa dulu, hatiku menjadi pilu. Pilu saudara, tapi masa terus berjalan saudara. Baik saudara.
Usai sepanjang jalan kita masuk bab politik. Bagaimanapun permulaannya saya ingin menyantuni kenyataan daripada Presiden yang di-Pertua Persatuan Pertubuhan Melayu Keluang, sahabat saya Tuan Haji Ramli. Beliau menzahirkan kegusaran ada 2-3 perkara. Iaitu pertama sekali dia kata beliau merasakan tidak puas hati. Jadi Persatuan Pertubuhan Melayu Keluang menzahirkan rasa tidak puas hati tentang kes perbicaraan anak Down syndrome, iaitu Bella, yang didera oleh pelakunya, dan katanya mereka yang melibat itu mengambil sampai 10 orang peguam. Yalah, orang ada duit bolehlah buat macam-macam, nak panggil 10 peguam. Jadi sebagai yang di-Pertua Persatuan Melayu Keluang, beliau merasakan tak sepatutnya dilayan. Walaupun begitu ramailah barisan peguamnya, yang salah tetap salah saudara. Jadi anak yang Down syndrome, anak OKU kalau didera, jadi ini tak sepatutnya berlaku. Dan ini mendapat perhatian bukan hanya satu negara kita, begitu juga dengan Pertubuhan Melayu Keluang. Jadi yang kedua, permasalahan tentang anak-anak kita yang terlibat dalam kemalangan jalan raya di Johor. Itu anak-anak kita yang naik basikal lajak dan akhirnya 8 orang menemui maut dilanggar. Kabarnya telah pun dijatuhkan hukuman dan ada pula appeal dan sebagainya. Mereka tidak merasakan bersalah. Saya hairan sekarang ni, warga bangsa kita sekarang ni tidak langsung merasa bersalah apabila mereka melakukan jenayah sebegitu. Begitu juga macam anak Down syndrome, ya, saudara. Dan akhir sekali Pertubuhan Melayu Keluang menzahirkan rasa yang amat marah apabila saya menyatakan bahawa ada tuduhan ladang kelapa sawit kita ni menggunakan buruh paksa. Jadi Pertubuhan Melayu Keluang mengatakan bahawa ini adalah satu pembohongan yang mereka lakukan untuk sabotaj terhadap ekonomi negara kita dan mahu memburuk-burukkan negara. Dan beliau berharap agar Kementerian Luar, Kementerian Perindustrian dan antarabangsa perlu menyantuni permasalahan ini. Jangan ingat bahawa negara kita ni orang kata apa pun kita diam. Kita harus memperjelaskan di peringkat antarabangsa bahawa kita tidak mengamalkan persoalan tentang buruh paksaan ini. Ya, saudara. Saya ingin menyantuni juga. Dah 3-4 hari saya nak santun, tak ada kesempatan. Banyak kawan-kawan yang menghantar kiriman yang saya rasa perlu saya santun. Sebab mereka melontarkan pandangan dengan bahasa yang baik. Antaranya adalah saudara Gadion Leon. 3 hari lalu, Gadion Leon dia menzahirkan bahawa dia kata rindu zaman Barisan Nasional. Dan sekarang ni dia kata ini Perdana Menteri daripada Barisan Nasional. Saya kata benar. Benar. Tapi perlu ingat bahawa walaupun Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, beliau bukan dominan. Dan memang Majlis Tinggi UMNO telah pun beri lampu hijau untuk Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri apabila kita menghadapi pilihan raya. Itu jelas saudara. Tapi hairannya masih ada pihak yang tak puas hati. Masih lagi mencari jalan untuk main antuk-antuk. Ini politik antuk-antuk ni. Satu hal juga saudara. Mereka mau menyelamatkan diri mereka. Bila Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO menyatakan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri adalah calon daripada UMNO untuk dilantik sebagai Perdana Menteri seandainya UMNO Barisan Nasional berjaya memperolehi ataupun membentuk kerajaan. Saudara Gadion Leon, terima kasih. Jadi saya harap setiap warga kita harus menghormatilah setiap keputusan agama. Jangan tunjuk anda pandai. You might be the minister. Anda mungkin kluster menteri. Tapi tak semestinya cakap anda betul. Jadi sekarang ini tahulah susahnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuat satu keputusan. Apabila tidak mempunyai majoriti yang jelas. Kita adalah minoriti. Kita bukan dominan. Sebab itu saudara Gion dia kata dia rindu zaman Barisan Nasional. Saya mengharapkan sebab itu perlu dipercepatkan pilihan raya ini agar kita dapat kembali menyantuni kehidupan rakyat. Bukan menyantuni rakyat, menyantuni kehidupan rakyat. Dia saudara Rosli Rahim, BN janji ditepati. Itu memang kita slogan kita, janji ditepati. Bukan janji dicapati. Kita tidak mahu menabur janji 1000 mimpi. Akhirnya bila dah menang apa jadi? Saudara, kemudian saya terima ini persoalan, dia kata Ucu Ede.
Ucu ini dia tanya apa punya celaru sekarang, dia kata. Nak pakai pelitup pun kena ada sirim pula. Ini memanglah kadang-kadang Mamat ni dia buat keputusan macam-macam. Ya saudara. Begitu juga dengan saudara Bahri Ismail. Saudara Bahri Ismail dia bertanya, bolehkah parlimen dibubarkan jika rang undang-undang anti lompat tidak terlaksana? Bagi saya, rang undang-undang anti lompat ini terlaksana ke, ada ke, boleh ke, tak ada masalah. Pilihan raya boleh diadakan pada bila-bila masa. Tak ada masalah. Cuma adalah perasaan kita kecewa lah. Sepatutnya kita meletakkan rang undang-undang anti lompat. Sebab dah letih dah rakyat tengok kata-kata ni. Bagaimanapun saya mengharap agar rakyat memberi sokongan yang padu. Saudara, MOU tak akan disambung, saudara Muhammad Rajab. Itu memang keputusan kita. Tapi ada pula orang mencabar kita. Itu perjanjian antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan parti-parti pembangkang. Ini bukan perjanjian antara UMNO. Tetapi kerana beliau adalah, sebagaimana saya katakan semalam, kemarin, 2-3 malam dulu, beliau adalah naib Presiden UMNO. Maka UMNO bagi tahu kat dia, sudah. Jangan lagi adanya perjanjian yang bukan-bukan. Maksudnya dengan pembangkang, kita dah tahu. Mereka itu hadirnya tidak lain tak bukan adalah untuk membunuh kita. Buat apa nak buat baik? Dah kita kenal pasti. Parti pembangkang. Jadi buat apa? Orang kata berkawan ni, carilah sahabat yang benar-benar ikhlas. Tapi kalau mereka sekadar nak menempik, nak menumpang atas kuasa yang dimiliki oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, maka tak perlulah nak dilayan lagi. Sebab itu UMNO membuat keputusan tidak akan disambung lagi. Tapi yang hairannya, saya hairanlah. Cerita tentang ini, puak-puak daripada Parti Keadilan, daripada DAP ada sikit bertanya, daripada Amanah. Yang bisingnya, Presiden Parti PBM, Tan Sri Muhyiddin. Saya tengok, saya ketawa, saudara. Tak pasal-pasal, tak ada kena-mengena. You don't have any locus standi. Tak ada sebab anda nak kritik ke, anda nak tanya ke, tak ada sebab. Waktu Datuk Seri Ismail Sabri mengadakan perjanjian persefahaman itu hari, tak ada pun nak berunding apa semua. Beliau panggil 3 orang, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia panggil Lim Guan Eng dan saudara Mat Sabu. Mengadakan satu perjanjian persefahaman. Dan bukan daripada parti, daripada PBM. Dan tiba-tiba sekarang ni Presiden PBM pula kata, kenapa pula tak mau disambung? Adakah tidak dibincangkan? Nak bincang buat apa? Nak bincang untuk memberi pisau belati pada orang, nak tikam kita. Apakah bengong punya politik dia orang ni? Saya tak faham lah. Saya sekarang ni, begitu juga Saudara Hamid Wahab. Saya minta maaf, malam ni saya nak menyentuh sedikit lah teman-teman kita. Ya. Saudara Hamid Wahab menzahirkan tentang barang naik turun mencana. Ini benar, saudara. Ini benar yang tidak boleh. Tidak ada kemampuan saya lihat bahawa pimpinan negara, khususnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Harga barang terus naik mencana. Kesannya bukan hanya kepada rakyat. Begitu juga pada peniaga-peniaga. Macam saya bagi contoh, untuk pasar Ramadan. Orang tak beli. Pertama, orang tak ada duit. Bukanlah tak ada sangat, tak cukup duit. Tapi bila barang dah mahal, dan peniaga terpaksa menjual dengan harga yang mahal. Kerana barang datang, bekalan datang dengan harga yang mahal. Gandum naik, gula naik, minyak naik. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Saudara, dan ikan naik, daging naik. Takkan dia nak jual dengan harga lama? Ini persoalannya. Jadi yang ini tidak ditangani oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Dia buat apa? Memanaskan kerusi itu dengan dapat gaji puluhan ribu. Rakyat yang terkesan. Dulu daripada UMNO, Saudara Rasul Wahid, kemudian melompat masuk PBM, pun tidak mampu untuk menahan permasalahan ini. Kita mengharapkan agar janganlah semua ni letak atas bahu Perdana Menteri. Saya bukan nak sokong Perdana Menteri, tidak. Tapi kamu dah dilantik sebagai jemaah menteri. Buatlah kerja. Itu masalahnya yang rakyat agak merasa cukup terkesanlah dengan sikap menteri yang mereka tak memikirkan soal masalah rakyat. Saudara Sofia Muhammad, tiket kapal terbang Sabah Sarawak pun mencanak naik. Itu yang saya dah nyatakan semalam, kemarin. Bagai nak rak, menjerit bermotor. Apabila teman-teman dia, rakyat dia dari Sabah, nak balik ke Sabah, nak bahir raya, harga tiket satu jalan, sehala, sampai 3,500. Macam tiket nak pergi ke London.
Jadi sebab itu saya katakan dah 2-3 malam lepas, syarikat penerbangan murah ini bila mereka ada masalah, minta duit daripada kerajaan untuk membantu. Wang kerajaan, wang rakyat. Bila musim rakyat nak beraya raya, ada sambutan ataupun musim-musim perayaan ini, mereka naikkan harga tiket. Jadi kalau gini apa artinya kita membantu syarikat penerbangan sebegitu? Itu sekarangnya. Saudara sas-sasan peniaga ayam hari itu tipulah. Mana ada harga pemurung RM8.70, dijual RM8.90. Saya tak tahu. Yang saya dapat itu yang datang pada saya, saudara. Saudara Guardian Dawn, dia tanya tak layak samalah dengan ketua JKOM tu. Sama kalau saya mengharapkan agar ada permasalahan-permasalahan ini. Jadi setakat ini yang saya dapat santun, teman kita, saya juga menerima satu culipan daripada Puan Mariam. Puan Mariam dia bertanya, dia kata dia mohon pencerahan tentang adanya video ataupun video seorang yang mempersoalkan tentang kemerdekaan negara ini diperjuangkan oleh UMNO. Banyaklah dia punya persoalannya. Jadi Puan Mariam minta saya beri pencerahan. Saya nak jelaskan bahawa benar dalam tip itu mengatakan bahawa waktu kita menuntut kemerdekaan, kita ada residen Inggeris. Bila residen Inggeris tu, dia menasihati raja. Ertinya, raja-raja Melayu waktu itu tak bebas. Jangan lupa, UMNO menentang perjanjian bersama dengan Macmillan, iaitu perjanjian Melayu Union. Itu fakta. Jangan dinafikan. Dan kita mencapai kemerdekaan, tak ada lagi dah perjanjian-perjanjian sebegitu. Jadi janganlah, saya tengok kadang-kadang ni, ada juga mereka yang konon-konon bijak pandai sangat. Mengatakan bahawa kemerdekaan negara ini bukan dibuat oleh UMNO, bukan dicapai oleh UMNO. Habis yang pergi berlayar ke London tu, berbulan untuk apa? Ini kadang-kadang mereka tidak nampak dari segi fakta. Puan Mariam, saya dapat memberi penjelasan dalam keadaan begini. Apa yang ada dalam tape itu, video itu adalah satu pembohongan bagi saya. Dan ini satu hal lagi. Ini rintihan Sukma. Warga akar umbi terhadap bunyi bising, aduhai. Saudara. Rintihan Sukma warga akar umbi terhadap pimpinan mereka yang kini berada di anjung kuasa. Saudara. Jadi ini saya dapat kiriman seorang teman. Dia kata masa mereka belum mempunyai jawatan, semuanya okey. Semua teman-teman, sahabat-sahabat disantuni dengan penuh mesra. Sama-sama kononnya meneruskan perjuangan, sama-sama nak berjuang. Saudara Zahid Samad, gaji menteri, itulah ceritanya. Jangan memang tak. Kalau saya cerita, dia membuat mengarah ahli kita, saudara. Ya, jadi tentang rintihan Sukma ni, dia melihat, dia ada kawan. Kawan-kawan dia sekarang ni dah belum berada di anjung kuasa. Ada jadi menteri, ada timbalan menteri. Masa sebelum dilantik sebagai menteri atau timbalan menteri, begitu baik, begitu mesra. Tetapi setelah mereka bergelar sebagai seorang menteri, sebagai timbalan menteri, malahan memimpin syarikat-syarikat GLC ini, mereka sudah sombong. Inilah naluri kehidupan warga kita yang kadang-kadang mereka tak pernah reti mengenal arti persahabatan. Sebab itu kadang-kadang saya dah bercakap bahawa ada kalanya persahabatan dalam politik tak boleh pakai. Persahabatan dalam politik adalah sementara. There is no permanent friend and then there is no permanent enemy. Tidak ada musuh yang berkekalan, tidak ada sahabat yang berkekalan. Segala-galanya adalah kepentingan diri. Apa yang aku boleh perolehi, apa yang aku dapat. Jadi, bila sahabat saya ni, dia kata bila sudah berjawatan, mereka sombong, bongkak, pegawai pun, orang keliling kelalang pun sama. Tak melayan telefon. Saya kata usah begitu. Saya dapat juga kiriman. Malaslah nak sebut, saudara. Bagaimana sesulit kepada seorang pimpinan negara. Dia datang ke pejabat pakai pakaian dengan harga emas kelilingnya, dengan bajunya sampai nilai 360,000 katanya. Saya tak tahulah asal mana benar atau tidak. Tapi begitulah gambarannya. Sepatutnya ini masa bukan nak berlagak. Menteri, jangan anda berlagak. Tak lama dah, tinggal 1 tahun tak sampai pun. Kalau seandainya pilihan raya diadakan bulan Ogos, itulah jeda waktu anda. Anda tidak bergelar menteri, nak sombong macam mana? Orang tak pandang anda dah. Sebab itu, dalam saat-saat anda berkuasa, santunilah kawan-kawan. Bulan puasa, bulan mulia, apa salahnya? Telefon, apa khabar? Masa anda tidak ada jawatan, boleh pula panggil. Saya, waktu mereka belum jadi menteri, boleh katakan tiap-tiap hari bertanya khabar.
Apa khabar? Apa cerita? Macam mana saya ni? Ke mana kita nak buat? Apa yang harus kita lakukan? Bila dilantik saja, angkat sumpah jadi menteri, uyup hilang. Pocik ilek, hilang daripada vocabulary mereka. Mungkin nombor telefon saya pun tak ada. Itulah perangai diorang. Sebab itu saya katakan, persahabatan orang politik ni adalah bersikap sementara saja. Sebelum mereka punya kuasa. Dah ada kuasa, lebih memikirkan mana aku nak samun, mana aku nak cari kekayaan untuk diri aku, untuk keluarga aku, untuk kroni aku. Kawan-kawan hanya tinggal begitu saja. Tapi bila dah jatuh, barulah, di mana kawan dulu yang sama-sama berjuang. Inilah untung nasibku semalam di Melaya. Saya kadang-kadang jijiklah dengar kalau ada pemimpin yang mendendangkan lagu sebut. Saya cakap terus terang, ada 3-4 orang mantan menteri. Hari ini kadang-kadang hantar kiriman pada saya, menghantar lagu di laut. Lagu semalam di Melaya. Sedihnya, kononnya. Sebab dia rindu pada kawan-kawan. Saya kata ini persahabatan yang fake. Yang tidak ada nilai bagi saya. Kalau benar-benar mereka, sebab itu saya cakap terus terang, saudara, seburuk-buruknya saya lihat yang Muhammad Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Mat Hassan dan pimpinan beberapa orang yang lain lagi, saya cakap terus terang, saudara, mereka tidak pernah menyombong. Bukan kerana mereka hantar surat pada saya atau menghantar kiriman pada saya, tapi sekurang-kurangnya bertanya, bagaimana puasa tahun ini? Bagaimana kesihatan saudara? Saudara-saudari, mereka kacang lupakan kulit, betul. Teruk. Itulah. Sekarang ni, bila mereka tak ada, adalah. Saya kadang-kadang terima tengah-tengah malam tu, tiba-tiba tuk, ada mesej. How is your fasting today? Tengok-tengok Datuk Seri Najib. Terkesima kita. Walaupun beliau berada dalam kesukaran, menghadapi perbicaraan, tapi masih sempat menyantuni sahabat. This is a friend. Sama ada susah ataupun senang. Waktu beliau jadi Perdana Menteri dulu pun, begitu juga. Hantar kiriman, selamat raya. Tapi yang lain macam mana? Ghaib wal ghaib. Itu saya malah nak sebut nama satu persatu. Tapi bagi saya orang macam ni, bila mereka susah, mereka cari kita. Bila mereka nakkan sesuatu, mereka cari kita. Tolonglah bagi pandangan. Apa saya nak cakap dekat parlimen. Cakap kuasa saya macam mana. Apa yang harus saya lakukan. Kita ikhlas. Kita ingatkan mereka sahabat. Jadi bila mereka dah berada di anjung kuasa, menjadi menteri, pandang pun tidak. Ini orang, saya cakap terus terang. Sebab itu saya beritahu dengan Presiden UMNO. Orang macam ini, lupakanlah. Mereka bukan lagi kacang, lupakan kulit. Langsung tidak layak untuk bergelar pemimpin. Yang mereka layan adalah kroni-kroni, tokoh-tokoh besar yang memberi kekayaan. Jadi rakyat dibiarkan begitu. Saya mengharapkan. Sebab itu kita minta agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri segera. Tak usah fikir lagi dah orang nak kata apa pun. Menghadap Dulia Mahkamah Tuan Agong, memohon supaya diadakan pilihan raya umum sesegera mungkin sebab kita nak tukarlah. Sistem pemerintahan negara kita ni perlu diubah. Kita mengamalkan sistem demokrasi, raja berperlembagaan. Tetapi puak-puak yang ada 3-4 yang kluster-kluster 5-6 orang tu, ini orang perlu segera kita singkirkan daripada anjung kuasa di Seri Perdana, saudara. Pada saudara teman kita yang menghantar kiriman saya, bagaimana mereka sekarang ni dah lupakan parti, lupakan sahabat seperjuangan. Bagi saya, inilah naluri kehidupan, saudara. Tak apalah, terima sajalah. Besok bila mereka tak ada kuasa, jumpa dengan kita kalau boleh. Bila jumpa kita apa khabar, cakapkan mereka. Khabar baik seadanya tanpa bantuan you. I'm still survive. Saya cakap terus-terang, saudara. Sebab itu hari ini, kalau saya jumpa dengan menteri, ataupun pegawainya nak belanja saya makan, saya kata saya lebih redha untuk membayar daripada untuk makan saya sendiri. Tak perlulah kita nak menumpang, nak menempel dengan mereka. Saudara SL Service Absorber, memang betul ni, mulut mereka manis, betul saudara. Mulut mereka manis, cakapnya baik. Saya teringat saudara, ada 3-4 orang sekarang ni, sebelum jadi menteri, janjinya Tuhan aja yang tahu. Cuma saya bercakap dengan mereka, saya cakap terus terang. Saudara Datuk Ismail Sabri jadi PM pun ada syarat dari Muhyiddin. Saudara Ramlah Hadim, Puan Ramlah Hamid tak ada. Soal dia dengan Tan Sri Muhyiddin itu hal dia. Tapi soal dengan UMNO tidak ada sebarang perjanjian. UMNO tuntas bahawa sekarang ini kita meredakan Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri yang kita anggap sikap sementara.
perjanjiannya dalam tempoh 6 bulan adakan pilihan raya. Dan Majlis Tinggi telah pun memutuskan bahawa lepas 6 bulan ni elok pilihan raya umum. Saudara Muhammad Azhar, saudara Syam, betul ke politik itu kotor? Politik itu tak kotor, saudara. Saya dah bercakap dari dulu saya katakan, politik itu is the art of deceiving mankind. Politik itu seni. Seni untuk mencaturkan sesuatu kehendak mereka. Jadi kalau orang yang terperangkap, itu terpulang pada anda. Paipon, apa khabar saudara Paipon? Musang King dah masuk dalam ATM. Saudara Alia, tak tahulah saya. Saudara Ahmad Ismail, mereka cakap tak ada, bukan. Mereka memang cakap tak ada insurans lah. Ataupun saudara tuju kepada saya, terpulang. Saya harus menzahirkan apa yang saya alami. Saudara Rul Shah, rakyat marah sangat memang sekarang ni. Dan macam mana pun, saya haraplah. Ini saya dapat terima satu kiriman. Ini satu lagi. Kiriman WhatsApp daripada teman saya, seorang pelayar bernama Saudara Yusri. Saudara Muhammad Asri. Beliau mencatatkan, ini catatan dia ya. Saudara dengar baik-baik. Kata dia, sudah ada agak lama Tora-Tora menyepikan diri. Siapa dimaksudkan Tora-Tora? Anda fikir kelas sendiri. Masa mula-mula kena gugur dari jawatan Susah Agung, Tora-Tora tak boleh terima kenyataan. Dipanggilnya semua media untuk buat tomahan dan tuduhan pada pemimpin UMNO. Kononnya Presiden nak jual UMNO pada Parti Keadilan. Presiden gunakan UMNO untuk lepaskan diri dari kes mahkamah. Macam-macam Tora-Tora lemparkan tuduhan sebab marah kena lucut jawatan. Tora-Tora cuba hasut akar umbi. Kabarnya menjelang PAU 2020, Tora-Tora boleh katakan pergi hampir ke semua bahagian untuk menghasut akar umbi katanya. Jadi modal Tora-Tora ialah kertas yang ada gambar agung. Itulah keadaannya saudara. Sebab itu bila Yang Berhormat Datuk Mak Hassan bercakap dalam PAU baru-baru ni, bahagian dia pun menerima sampul putih yang berisi gambar agung. Kita mengharapkan tidak ada lagi dah budaya itu. Budaya warlord mesti dipisahkan daripada UMNO. Budaya membeli undi, membeli kepercayaan mesti disingkirkan. Saya minta warga UMNO khususnya. Ini kita nak akan adakan musim mesyuarat agung khas pada 14 Mei. Menjelang 14 Mei nanti pasti akan beredar banyak sampul-sampul putih yang berisi tertentu supaya menolak agar pindaan perlembagaan tersebut. Kita mesti kentalkan semangat. Kena ingat saudara, bahawa apa yang dilakukan oleh Presiden dan Majlis Tinggi UMNO adalah menyantuni kehendak ahli-ahli yang menjadi perwakilan dalam Perhimpunan Agung yang lepas. Jadi kalau ada orang cuba membeli untuk supaya jangan undi, jangan ikut, jangan sokong, maka anda melakukan khianat. Saudara Osman, Tora-Tora, fahamlah sendiri. Tapi bila PAU 2020, Tora-Tora terkejut. Sebenarnya Tora-Tora sekarang ni terkejut. Dia tidak menjangkakan bahawa ahli UMNO sekarang ni sudah berubah sikap. Warga UMNO sudah berubah sikap. Kau bagi, aku ambil. Malah kadang-kadang tu aku pulang balik. Tetapi untuk aku menyokong kamu tidak sama sekali. Jadi untuk 14 Mei ini saya nak bagi tahu tuan-tuan. Saya harus memberitahu anda, usaha sedang dijalankan. Bahawa mereka akan turun ke bahagian-bahagian, turun ke negeri-negeri, memberi penjelasan. Bahawa kononnya ya, bahawa kalaulah UMNO melakukan perubahan perlembagaan, pindaan perlembagaan pada 14 Mei ini, besar kemungkinan pendaftar pertubuhan boleh mengambil tindakan pada UMNO. Saya kata itu dongengan. Wujudnya sebuah pertubuhan, sebuah parti politik, sebuah persatuan berdasarkan kepada kehendak ahli. Kalau ahli itu mahukan diadakan mesyuarat khas nak meminda perlembagaan, siapa pun tidak boleh untuk menentang ataupun menghalangnya. Meskipun jabatan pendaftar pertubuhan pun tak boleh saudara. Dia tak boleh kata no ini tak boleh. Kalau ahli-ahli minta diadakan pindaan perlembagaan. Itu yang penting saudara. Jadi jangan terpengaruh dengan mereka yang turun ke bahagian-bahagian mengatakan tindakan ini bertentangan dengan kehendak ROS. ROS tak ada, dia ikut saja apa yang ada dalam perlembagaan. Jadi bila kita nak ubah perlembagaan, maka perlulah diadakan EJM, iaitu
satu mesyuarat khas. Mesyuarat khas untuk meminda. Dan hari ini sudah ada, saudara. Saya pun terima juga jemputan. Ada nak turun ke Ipoh, ada nak buat pertemuan, buka puasa kononnya di Johor, nak buka puasa di Kedah, nak buka puasa di Melaka. Lain tak ada. Sebab menghadapi kehadiran 14 Mei. Mereka takut kalaulah pada 14 Mei ini, Perhimpunan Agung UMNO khusus dalam untuk meminda perlembagaan terlaksana, maka pudar sepudar-pudarnya lah harapan mereka untuk bergelar yang berhormat. Mereka tidak lagi akan disantuni, tidak lagi akan diturunkan sebagai calon dalam pilihan raya akan datang. Saya kena ingat. Sebab itu mereka bagai nak rak sekarang ni. Keluar duit beratus-ratus ribu sebab apa? Janji, aku tak apa yang cuba dilakukan oleh Majlis Tinggi UMNO ini, mesti digagalkan. Mereka menggunakan macam-macam isu. Kononnya, apa yang Majlis Tinggi buat, itu tak menepati. Dan tukuk tambah daripada lebay-lebay ni pula. Bahawa katanya apa yang UMNO buat tu tak betul lah. Tan Sri Muhyiddin kata terpulanglah. Itu kehendak UMNO. Saya kena ingat, kalaulah parti bukan UMNO ni menyokong cadangan UMNO, saya rasa dunia dah terbalik. Tidak mungkin Tan Sri Muhyiddin akan bersetuju. Tak mungkin. Dia pun nak jadi Perdana Menteri. Sebab itu dia akan berusaha bermati-matian untuk memperoleh kuasa. Jadi kita ni sebagai ahli UMNO ni nak jadi bengong. Buat apa? Nak dengar cakap orang yang kehausan. Orang sekarang ni bagai nak rak berusaha nak jadi Perdana Menteri. Jangan. Saya haraplah. Saya berpesan pada warga UMNO khususnya dan teman-teman yang bakal jadi perwakilan. Kerana setiap perwakilan yang hadir pada 14 Mei ini adalah anda yang telah pun menjadi perwakilan waktu Perhimpunan Agung UMNO yang lalu. Dan kena ingat, keputusan untuk meminda perlembagaan ini dibuat dalam PAU. Semua bersetuju. Tapi kalau anda termakan dengan 1000 janji, 1000 mimpi, termakan cakap-cakap, ini ikan sepat kering ni, tiba-tiba nak tolak pula. Artinya anda mengkhianati apa yang anda cakap. Anda mengkhianati apa yang anda telah bersetuju dalam Perhimpunan Agung yang lepas. Jadi kalau dia orang bagi duit, mungkinlah duit raya. Ambil je lah, saudara. Bagi saya lah. Kali ini, kita harus menunjukkan sikap. Warga UMNO perlu menunjukkan sikap bahawa kita kali ini tidak boleh dibeli. Warga UMNO tidak akan menjadi pengemis. Warga UMNO tidak akan melacurkan kepercayaan ahli-ahli di peringkat akar umbi. Jangan sesekali. Kita harus mempertahankan maruah ahli kita. Mempertahankan maruah parti UMNO. Saya bercakap benda ini, saudara. Mungkin malam ini agak tegas sikit kerana saya melihat sudah ada usaha-usaha di peringkat akar umbi sekarang ni. Perdana Menteri kata tak payahlah. Mereka gedah juga. Mereka nak tunjuk bahawa mereka lah seolah-olahnya pendukung kuat Perdana Menteri. Matlamat lain tak ada, saudara. Nak ambil hati saja. Nak register supaya aku dapat jadi calon. Tapi kalau mereka tak boleh calon, tobatlah home. Confirm. Perdana Menteri pun dia lanyak bagai nak gerak. Inilah orangnya. Kita lain. Kita warga akan bumi. So, saudara Muhammad Karya, saya tak mau sebut nama-nama begitu, saudara. Pulanglah pada anda. Jadi, saya agak lega apabila Bapak Perdana Menteri menyatakan secara terbuka bahawa MOU ataupun Memorandum Persefahaman antara kerajaan, keluarga Malaysia dengan parti-parti pembangkang tidak akan disambung. Terima kasih Bapak Perdana Menteri. Anda harus membuktikan you are a real members of UMNO. Sebab jangan lupa, waktu beliau berucap dalam Perhimpunan Agung yang lepas, saya quote balik kenyataan yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri, dia kata, dalam darah badan dia ni adalah darah UMNO. Saya warga UMNO, darah saya darah UMNO, saya tidak akan lari walaupun seinci pun dengan keputusan UMNO. Jadi dalam keadaan begini, beliau harus melaksanakan, harus orang kata menunaikan apa yang dinyatakan. UMNO nak minta pilihan raya, laksanakanlah pilihan raya itu. Yang Muhammad tak payah berdalak-dalik lagi dah. Tak payah nak bercakap apa lagi dah. Now is the time for you to prove what you say. Anda harus membuktikan apa yang anda lontarkan waktu Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini, bahawa anda akan akur dengan kehendak UMNO, malahan akan berbincang dengan top 5. Telah pun diadakan perbincangan. Telah pun dipersetujui. Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri adalah calon untuk jadi Perdana Menteri. So what? Apa masalahnya?
Teruskan sekarang ni, the best thing kita masuk ke lapangan untuk diadakan pilihan raya umum. Rakyat menanti dengan penuh harapan. Rakyat mahu agar Yang Amat Perdana Menteri menyantuni kehendak rakyat dan kehendak suasana. Tak ada jalan lain lagi. Selagi pilihan raya tak diadakan, selagi itulah suasana politik yang dalam keadaan yang berkelibut. Orang ni nak sibuk itu, orang ni nak ini, orang nak jadi Perdana Menteri, orang ni jadi Menteri, aku nak jadi calon dan sebagainya. Yang akhirnya rosaknya adalah suasana politik, rakyat hilang kepercayaan kepada politik. Bila rakyat tidak lagi percaya pada orang politik, apa nak jadi pada negara kita? Saudara, ini keadaannya. Jadi saya haraplah, saya amat berharap bahawa warga UMNO, khususnya Yang Amat Perdana Menteri, kotakanlah apa yang anda katakan, darah daging anda adalah darah daging UMNO. Anda tidak akan lari walaupun seinci pun dengan ketetapan yang dibuat oleh UMNO. Dalam ketetapan UMNO tidak ada kerjasama kita dengan PBM. Dalam ketetapan UMNO kita tidak akan meneruskan memorandum persefahaman. Ketetapan UMNO kita mahu segera diadakan pilihan raya umum untuk memulangkan kembali kuasa itu kepada rakyat. Biarlah rakyat menentukan siapa yang harus dilantik sebagai pemimpin, siapa yang mereka percaya, siapa yang mereka yakin. Sekarang ni dah lagi lama kita biarkan, lagi celau negara kita ni, saudara. Saudara lihat sekarang ni di Johor lah, di Negeri Sembilan lah, mereka sudah mula berkempen. Kenapa kita nak biarkan keadaan begitu? We go for snap election. Pilihan raya adalah yang terbaik, bubar. Saudara Razif Samad, bubar. Kita nakkan dibubarkan parlimen, soal menang kalah, itu ketentuan ilahi. Yakinlah bahawa rakyat masih lagi ada keyakinan pada UMNO Barisan Nasional. Tapi, lagi lama dibiarkan, amarah rakyat itu sukar untuk dibendung. Saya khawatir. Dan dalam keadaan sekarang ini, rakyat yang punya dendam yang teramat sangat pada Perikatan Nasional, pada Pakatan Harapan, saya tidak yakin mereka mampu untuk menggamit yakin mereka. Dan this is the best time kita masuk ke gelanggang sebagai anak jantan, kita serahkan kepada rakyat, suara rakyat, kuasa keramat. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.